Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Usul Dirayah Hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu', jilid pertama, Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Jadi kita dalam masuk yang usul kenal sekarang ni, usul kenal, iaitu semua hadis dan riwayat yang mengandungi unsur tahrif maknawi, tukar makna maknawi lah, ataupun pemesongan makna Al-Quran adalah palsu. Jadi dia tukar pesong makna Al-Quran itu palsu dah. Ataupun hadis-hadis seperti ini jika teliti tentu bercanggah dengan ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ya biasanya bercanggah dengan hadis Al-Quran dan hadis yang sahih lah. Di bawah ini dikemukakan beberapa sahaja daripada contoh-contohnya sebagai panduan. Jadi kita nak baca contoh-contoh dulu lah. Contoh pertama, Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakatun, malam yang diberkati, ditafsirkan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada riwayat tu cerita pasal Lailatul Mubarakah tu bukan malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan tu, tapi malam nisfu Sya'ban, kata dah. Terlebih dahulu dikemukakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang diselewengkan maknanya itu. Kemudian dikemukakan pula riwayat yang memesongkan makna asalnya kepada makna diselewengkan. Jadi ayat, kita waktu ambil ayat dulu, orang nak tukar makna dia tu. Lepas tu riwayat yang pesongkan makna dia dah kepada makna yang diselewengkan, jadi nisfu Sya'ban dah. Dalam kitab tafsir ni ada dah, kitab tafsir Syiah. Biasanya dah, dalam sunnah pun ada juga, di sunnah. Allah SWT dalam beberapa ayat di permulaan surah Ad-Dukhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'un 'alim. Termasuk Hamim, demi kitab yang menerangkan kebenaran. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada suatu malam yang diberkati, kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran agar hamba-hamba kami tidak ditimpa azab. Pada malam yang diberkati itu, fi lailatin barakah, dijelaskan pada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta fiha ni dalam malam diberkati itu tu, dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah dan bertukar. Lailatul Qadar ni maksudnya dia, takdir akan berlaku dalam dunia, semua perkara tu turun lah. Itu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmah kebijaksanaan kami lah. Sesungguhnya telah menjadi ketetapan kami mengutuskan Rasul untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya. Surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 6. Bahagian diselewengkan maknanya daripada ayat di atas ialah bergaris bawahnya, iaitu itulah bahagian itulah yang akan difokuskan nanti, iaitu fi Lailatul Mubarakah, pada malam yang diberkati. Ayat itulah itu kan makna dah. Bahagian diselewengkan maknanya daripada ayat di atas ialah fi Lailatul Mubarakah, pada malam Lailah Mubarakah, Lailah yang diberkati dia, malam yang diberkati. Sementara hadis atau asal yang dianggap sebagai sandaran bagi malam yang diberkati atau Lailatul Mubarakatun yang tersebut dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan itu ditafsirkan dengan malam nisfu Sya'ban ialah asal berikut. Kadang-kadang ulama al-sunnah pun pakai juga. Ada asal berikutlah. Haddatsna Al-Fadlu bin Sabbah wal Hasan bin Arafah qala, dua orang berkata, haddatsana An-Nadari bin Ismail al-Bajali an Muhammad bin Suqah an Ikrimah fi qali Allah tabaraka ta'ala fiha yufraq kullu amrin hakim. Qala fi latin nisfi min Sya'ban yubramu fihi amrus sanah
wa yunsakhul ahya'u minal amwat wa yuktabul haju fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum ahadun. Bermaksud At-Tabari dengan sanadnya meriwayatkan daripada An-Nadhr bin Ismail, daripada Muhammad bin Suqah, daripada Ikrimah, berhubung dengan firman Allah SWT bermaksud pada malam yang diberkati itu dijelaskan pada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar. Ini takdir lah, malam takdir Lailatul Qadar ni. Maka kata beliau Ikrimah yang Ibn Abbas kata, dua orang itu kata pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ayat tu kata Ikrimah dan Ibn Abbas lah. Pada malam nisfu Sya'ban diputuskan padanya urusan 1 tahun. Disalin orang-orang yang hidup kepada orang mati dah. Ditulis orang yang akan mengerjakan haji, tidak lebih dan tidak juga kurang seorang pun dari mereka. Jadi takdir lah orang pergi haji berapa orang apa gitu. Dia kata nah, orang hidup orang mati berapa orang ada belakang. Okay, rujukan ni boleh rujuk At-Tabari, tafsir At-Tabari ada dah jilid 21 muka 9. Tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Quran Al-Azim jilid ke-10 muka 3207. As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durr Mansur, tu Suyuti pun dah jilid 7 muka 401. Dan lain-lain kitab ada lagi dah. Riwayat yang dikemukakan di atas adalah riwayat Tabari. Okey, komentar. Sebenarnya dalam konteks berapa ayat di permulaan surah Ad-Dukhan itu tidak ada apa yang menyuruhkan dah. Ayat keduanya ialah wal kitabil mubin, dan demi kitab yang menerangkan kebenaran. Allah bersumpah dengan kitab yang menerangkan kebenaran. Nama lain bagi Al-Kitab itu Al-Quran lah. Al-Quran biasa lah. Ayat kedua tu disusuli dengan ayat ketiga baru perbincangan ni lah. Begini firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Menurunkan Al-Quran lah. Menurunkan Al-Quran dan satu malam yang diberkati kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Tentu sekali dhamir hu tu dan ganti namanya dalam terjemahan yang diberikan itu kembali dan merujuk kepada perkataan Al-Kitabu yang tersebut dalam ayat yang kedua sebelumnya. Mafhumnya ialah kitab yang menerangkan kebenaran itu kami turunkan pada satu malam yang diberkati. Nah, ganti nama di permulaan ayat keempat fiha, apabila tentunya kembali atau merujuk pada lailatun mubarakatun, malam yang berkat, yang disebut dalam ayat ketiga sebelumnya. Habis kita dah. Oleh kerana Al-Quran itu sebahagiannya mentafsirkan sebahagian lain, maka anda perlu melihat juga firman Allah Ta'ala melalui ayat-ayat lain atau surah-surah yang lain. Dalam konteks ini surah Al-Qadar mempunyai perkaitan yang sangat-sangat rapatlah dengan beberapa ayat di permulaan surah Dukhan yang dibincangkan sekarang. Cuba perhatikan surah Al-Qadar terlebih dahulu. Kemudian perhatikan pula kesamaan dan kesinambungan kedua-dua ayat tersebutlah dengan beberapa ayat di permulaan surah Dukhan itu dah. Dari ayat surah Qadar dengan surah Dukhan nak perhati sekaligus ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bermaksud sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu dah? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan yang ditakdirkan berlakunya. Hingga ke malam yang sama pada tahun berikutnya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Qadar ayat 1-5 dah. Dalam ayat kedua surah Ad-Dukhan terdapat sumpah Allah dengan Al-Kitab Al-Mubin, iaitu kitab menerangkan kebenaran. Quran lah tu dah. Nama lain bagi kitab berkenaan ialah Al-Quran. Dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan Allah menyebutkan sesungguhnya kami telah menurunkannya. Tentu sekali maksudnya ialah Al-Kitab Al-Mubin yang tersebut dalam ayat sebelumnya itu, di Quran lah. Dalam ayat pertama surah Al-Qadar sekali lagi dengan ibarat yang sama Allah berfirman inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Turun Quran lah. Kemanakah akan kembali dhamirhu di hujung perkataan anzalna itu?
Padahal tidak ada apa-apa kata nama yang telah tersebut sebelumnya. Jawabnya tentu ia kembali kepada Al-Kitabul Mubin yang tersebut dalam ayat kedua surah Ad-Dukhan, atau kepada perkataan Al-Quran yang tersebut dalam ayat ke-105 surah Al-Baqarah yang telah turunkan selepas surah Ad-Dukhan. Tidak menjadi kesalahan mengembalikan nomor hu di hujung perkataan anzalna itu kepada Al-Kitabul Mubin dan Al-Quran yang tersebut dalam salah satu daripada dua surah yang telah diturunkan sebelum surah Al-Qadar. Jadi ya serupa dah. Hu dah. Kerana surah Ad-Dukhan adalah surah Makkiyah juga. Surah Al-Qadar dan Baqarah pula merupakan dua surah Madaniyah. Surah Al-Qadar ni surah Madaniyah. Surah Ad-Dukhan ni surah Makkiyah. Tunggu surah Ad-Dukhan dulu ya. Tentu sekali surah Makkiyah lebih dahulu turunnya daripada surah Madaniyah. Itu kaedahnya. Daripada ayat pertama surah Al-Qadar dan ayat ketiga surah Ad-Dukhan dapat diketahui Al-Kitabul Mubin atau Al-Quran itu buat kali pertamanya turunkan pada waktu malam. Jadi hak mula turun ni pada waktu malam. Dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan pula, malam yang mula-mula sekali turunkan Kitabul Mubin dan Al-Quran itu disebut sebagai malam yang diberkati atau penuh dengan keberkatan. Dalam surah Al-Qadar pula ia disebutkan sebagai malam Qadar. Nama istilahnya malam Qadar, surah Al-Qadar, malam berkat, Lailatul Mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Al-Qadar pula ia disebutkan sebagai malam Qadar. Masuk malam yang diberkati ialah malam yang penuh dengan kebaikan dan keberuntungan. Masuk malam Qadar pula ialah malam kemuliaan, malam penentu, malam yang sangat berharga dan bernilai dan sebagainya. Dalam ketiga surah Al-Qadar Allah menyebutkan malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ia seolah-olahnya menjelaskan hakikat kelebihan malam yang diberkati yang tersebut dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan. Jadi malam Qadar ni surah Madaniyah. Dia cerita lebih baik daripada 1000 bulan. Nak menjelaskan surah Qadar ni, nak menjelaskan hakikat kelebihan malam yang diberkati yang ada pada surah Ad-Dukhan ya. Gitulah. Dalam ayat yang keempat dan kelima surah Ad-Dukhan pula. Allah berfirman fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Bermaksud pada malam yang berkati itu dijelaskan pada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar. Ni nak kata benda yang sama dah cerita dah. Penetapan takdir dah. Dalam surah Ad-Dukhan cerita pun penetapan takdir. Surah Al-Qadar pun Lailatul Qadar tu serupa makna dia untuk penetapan takdir. Dari benda sama lah. Dalam Qadar ni malam Lailatul Mubarakatun tu, malam yang berkat tu dengan malam Qadar. Sama je ni. Kerana ni lah. Ayat keempat itu poin keempat ni. Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmah kebijaksanaan kami sesungguhnya telah menjadi ketetapan kami mengutuskan rasul baik dari kalangan malaikat atau manusia. Jadi bijaksana Allah lah turunkan rasul dah. Dalam ayat keempat surah Al-Qadar juga disebutkan perkara yang sama dah. Dalam surah Dukhan dan surah Al-Qadar ayat keempat benda sama je, benda bicara, cuma dalam ibarat yang berbeza, ayat beza. Firman-Nya tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha min rabbihim min kulli amr. Jadi dia kata bermaksud pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dan ar-ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Bin rabbihim min kulli amr. Untuk mengatur segala urusan yang takdirkan berlakunya hingga ke malam yang sama pada tahun berikutnya. Surah Qadar ayat keempat. Takdir ni masa tu setahun tu tetap yang akan cerita pada masa sama. Jadi benda tu setahun tu tetap penetapan yang telah berlaku tu turun, cerita benda yang akan berlaku qada dan qadar lah. Akhir sekali dalam ayat yang ke-6 surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman rahmatan min rabbik, bermaksud untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia.
Dalam ayat terakhir surah Al-Qadar pula Allah berfirman, salamun hiya, bermaksud mana itu penuh kesejahteraan. Tidak syak lagi suatu mana yang lebih baik dari 1000 bulan dengan segala sifat yang tersebut hingga ke akhir surah Al-Qadar itu adalah satu mana yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan keberuntungan dan penuh dengan kebertuahan. Lihatlah betapa rapatnya perkaitan terdapat dalam surah Al-Qadar dan beberapa ayat di permulaan surah Dukhan. Cerita benda sama dalam dua-dua surah tu. Permulaan surah Dukhan dan surah Al-Qadar tu cerita pasal malam Lailatul Qadar. Bukan malam nisfu Sya'ban lah. Malam diberkati dan malam Qadar yang mula-mula diturunkan Al-Quran itu terletak pada bulan Ramadan. Itu sepakat dah. Hakikat ini difahami daripada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 145 berikut. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahada minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bermaksud berapa hari tentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi syahr Ramadan itu SD disebut dah. Turunkan Quran serupa ayat tadi dah surah Qadar dan surah Dukhan. Bulan yang diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu dah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka puasa lah, maka wajiblah baginya qada puasa dia dah. Sebanyak hari tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa tu dah. Dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh yang demikian, dakwaan setengah pihak bahawa berdasarkan riwayat Ikrimah dan lain-lain, malam diberkati yang tersebut dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan itu adalah malam nisfu Sya'ban, sebenarnya tidak laku dan tidak boleh dipakai sama sekali. Bertentangan dengan surah, dia kait belakang surah Ad-Dukhan, surah Al-Qadar. Surah Al-Baqarah ayat 105 ni, syahr Ramadan ni pun sama. Kerana itu jelas bertentangan dan bercanggah dengan Al-Quran. Kalau sanad kuat apa kita tolak, tambah lagi ada masalah. Mengikut kaedah tafsir Al-Quran dan dengan Al-Quran sendiri yang merupakan tafsiran Al-Quran yang terbaik. Tafsir Quran dan Quran itu tafsir yang terbaik dah. Seperti telah dikemukakan di atas. Tidak mungkin malam yang diberkati itu ditafsirkan dengan malam nisfu Sya'ban. Tak mungkin. Kalau kita tafsir Quran berquran, saling sokong menyokong dan makna yang sama. Maksudnya malam Lailatul Qadar, malam Qadar, malam penentuan dah. Dan turunnya Quran pada malam tersebut sekaligus hak bermula tu dah. Kerana pada malam itu menurut firman Allah, Al-Quran pertama kali turunkan pada malam Qadar dah. Dan ia turunkan pada malam Qadar lah. Malam Qadar itu pula letaknya dalam bulan Ramadan. Sepakat dah. Bagaimana pula akan dikatakan ia turunkan pada malam nisfu Sya'ban? Tiba malam Lailatul Mubarakah ni, malam Qadar ni nisfu Sya'ban dah. Dan mengikut riwayat tersebut, bukan sekadar tu, memang dia penentuan juga dah. Ada penentuan qada dan qadar pada malam tersebut. Dikaitkan pada nisfu Sya'ban. Sedangkan bertentangan dengan Quran dah. Berdasarkan ayat 185 surah Al-Baqarah tersebut, pada bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Apakah pula umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Sya'ban? Wajibkan 15 Sya'ban boleh kurang, tak apa dah. Kalau kita nak kait habis dah, wajib puasa. Mesti wajib puasa ni bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban ni mana ada suruh puasa bulan Sya'ban ni, suruh Sya'ban 15 Sya'ban ke, tak ada. Adakah pula umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Sya'ban? Hanya mana tisu kat lepas habis ni. Allah, nampak ni. Apalah kita pergi je. Okey, poin kedua lagi nak. Ni poin pertama. Poin keempat. Mana ni? Komentar ayat keempat ni. Oh tak, dia bukan poin 4, ayat keempat ni. Ayat keempat, ayat kelima.
Tak apalah dah. Kita pergi poin kedua dah. Kritikan, komentar yang kedua dah tentang perkara ini. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 41 juga mengisyaratkan bahawa Al-Quran itu turunkan di bulan Ramadan. Ada lagi sokongan ayat Quran lain yang mentafsirkan surah Ad-Dukhan, surah Al-Qadar ni. Surah Baqarah hadirah ayat 105 ni. Ini surah yang seterusnya. Surah Anfal ayat 41 juga. Ia isyarat bahawa Al-Quran itu turunkan di bulan Ramadan lah. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi mukhusahu. فأن لله خمسه وللرسل وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Bermaksud ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah. Rasul, kerabat Rasul, wal qurba, anak-anak yatim, wal yatama, orang miskin, wal masakin, dan ibn sabil wa ibn sabil. Ada orang yang musafir yang keputusan berkala dah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada hamba kami yakni Muhammad, pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan tentera kafir di medan peperangan Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap satu. Surah Al-Anfal ayat 41. Jadi cerita sini ya, ada apa yang dia telah turunkan oleh kami pada Allah ini. Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Tu poin situ lah. Jadi sini ya, para ulama bersepakat tentang peperangan Badar telah berlaku pada bulan Ramadan. Bagi mereka itulah dimasukkan oleh Allah Ta'ala, Allah SWT dalam surah dalam ayat 41 surah Al-Anfal tadi. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, Allah kepada hamba kami yakni Muhammad pada hari Al-Furqan. Itu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan peperangan Badar. Tidak ada siapa pun berpendapat yang berlaku di bulan Sya'ban. Jika anda berkeras mengata Al-Quran buat kali pertama diturunkan pada malam nisfu Sya'ban, banyak perkara yang mesti anda ubah dan tukarkan. Banyak perkara lah. Okay, nak terima riwayat ni, habis kara nak tukar makna dah. Antara ialah Lailatul Qadar semestinya terima terletak di bulan Sya'ban. Kalau kita ambil ayat itu, memang sebut pasal Qadar juga dah. Ayat surah Ad-Dukhan tu, hak dikaitkan Lailatul Mubarakah, cerita pasal Qadar juga, malam, dan turunkan Quran juga pada malam itu dah. Banyak perkara. Pertama sebut Lailatul Qadar ni bukanlah boleh Ramadan. Dia kena tukar makna surah Al-Qadar tadi jadi malam Sya'ban. Yang kedua, dhamir ganti nama dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan akan kembali kepada entah berentah. Tak jelas nah. Kalau dikatakan malam nisfu Sya'ban sebagai marji'nya, tempat kembalinya, maka ia sesuatu yang tidak pernah disebut oleh Allah di mana-mana tempat pada Al-Quran. Tak ada sokongan nisfu Sya'ban ni. Tidak seperti surah Al-Qadar, Ramadan Lailatul Qadar ni banyak sokong menyokong. Nisfu Sya'ban tak ada tempat lain yang sama dah cerita pasal nisfu Sya'ban. Yang ketiga, perang Badar seharusnya terima berlaku pada bulan Sya'ban, bukannya bulan Ramadan. Kalau kita terima tu. Yang keempat, bulan puasa seharusnya bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Nah. Mentukar bulan puasa, mentukar juga. Yang kelimanya, Nabi SAW, bulan puasa seharusnya bulan Sya'ban, bukan Ramadan. Poin yang keempat. Poin kelima, Nabi SAW telah melakukan perkara yang sia-sia. Kerana bersungguh-sungguh beribadah, khususnya beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan mengharapkan akan mendapat malam Qadar, Lailatul Qadar tu, malam Qadar padanya. Perintah baginda SAW kepada para sahabat dan umat supaya bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan untuk maksud yang sama juga sia-sia lah. Kerana malam itu tidak terletak di bulan Ramadan, sebaliknya di bulan Sya'ban ni, disebut Sya'ban ni lah. Yang kelima dah, melakukan tarikh maknawi, penyelewengan makna terhadap keterangan Al-Quran yang terang dengan jelas, begitulah. Jadi kalau kita terima bulan Sya'ban, kita terima tarikh maknawi dah.
selewih makna. Sedangkan Al-Quran ini berapa tepat kata Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, sebenarnya tu sama beberapa ayat yang saya menyokong. Surah Al-Qadar, surah Ad-Dukhan memula tu, lepas surah Al-Qadar, surah Al-Baqarah ada, dan surah Al-Anfal ayat 41 dia. Semua tu cerita bulan Ramadan, tiba-tiba kena ta'wil belaka, kena tahrif belaka, kena tukar makna kepada malam nisfu Sya'ban, pelik lah. Dia tak ada faedah Nabi usaha 10 malam terakhir untuk dapat Lailatul Qadar lah. Yang kelima ni, melakukan tarikh pilihan makna terhadap keterangan Al-Quran dan terajas. Jadi teranglah poin ke-6 ni. Melakukan tarikh mengenai penyelewengan makna dah. Selewih makna, tukar makna dah. Yang ke-7 dan banyak lagi ni tak wajar dah. Okey, kritikan komentar ketiga. Hampir-hampir semua ahli tafsir Hampir semua ahli tafsir terkenal menyebutkan nama Ikrimah sebagai tokoh yang berpendapat Lailatul Barakatun, malam yang diberkati itu ialah malam nisfu Sya'ban. Ia sabit situ dah. Ikrimah lah. Tabi'in. Itu malam nisfu Sya'ban, sama ada secara putus dengan sirah jazam. Seperti dalam riwayat At-Tabari di atas atau dengan sirah tamrid. Ikrimah dimasukkan di sini ialah Abu Abdullah Al-Barbari, maula hamba kepada Ibn Abbas. Itu poin pentingnya. Jadi kalau kita tengok riwayat tu, semua kait dengan mada yang akan pergi kepada Ikrimah. Lailatul Barakatun tu nisfu Sya'ban, bukannya bulan Ramadan lah. Sama ada sirah jazam ni, enggak masuk sirah jazam. Itu lafaz atau ibarat yang digunakan oleh seorang yang bercakap untuk menunjukkan keyakinannya terhadap apa yang dinukilkannya, atau untuk menunjukkan kesahihannya. Pada umumnya perkataan yang digunakan untuk menyatakan sirah jazam adalah dalam bentuk fi'il bina ma'ruf. Seperti qala, dia berkata atau bersabda, yaqulu, dia berkata atau bersabda, zakara, dia menyebutkan, menceritakan, yadhkuru, dia menyebutkan, menceritakan dan sebagainya. Itu sirah jazamnya. Maksud kata putus lah. Bukan. Riwayat lain pun ada sirah tamrid, iaitu sirah tamrid pula ialah lawan sirah jazam. Ia merupakan lafaz atau ibarat yang digunakan oleh seorang yang bercakap untuk menunjukkan ketidakyakinannya. Ini sirah yang tidak yakin lah. Kata-kata tidak yakin terhadap apa yang dinukilkannya atau untuk menunjukkan kedaifannya. Pada umumnya perkataan yang digunakan untuk menyatakan sirah tamrid adalah dalam bentuk fi'il bina majhul. Seperti qila, dikatakan, kata orang, kononnya dah. Yuqadu, dikatakan, kata orang, kononnya. Ataupun zikira, disebutkan, diceritakan. Ataupun yuzkaru, disebutkan, diceritakan. Ataupun hukiya, dihikayatkan, al-kisah, kisahnya, ceritanya. Ataupun yuhka, dihikayatkan, al-kisah, kisahnya dan ceritanya dan sebagainya, menunjukkan itu sirah tamrid yang menyatakan kelemahan dia. Jadi riwayatnya ada sirah jazam, ada sirah tamrid lah. Riwayat Ikrimah, dikatakan Ikrimah berpendapat sebegitu. Ikrimah pada asalnya adalah hamba Al-Husain bin Abil Hur Al-Ambari. Al-Husain kemudiannya telah menghadiahkan Ikrimah kepada Ibn Abbas. Itu ceritanya. Bukan Al-Husain, Al-Husain bin Abil Hur Al-Ambari. Jadi dia hadiah kepada Ibn Abbas, hamba. Ketika beliau menjadi penguasa Basrah di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ibn Abbas tu jadi penguasa Basrah. Demikian disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Tahzib At-Tahzib jilid 7 muka surat 234. Kita nak pergi semua mana tahu ni. Panjang lagi perbahasan ni. Ada sudah. Tegi sikit lagi lah. Yang keempatnya dah. Penulis tidak menjumpai pengarang-pengarang tafsir yang lain yang mengemukakan sanad selengkap Al-Tabari lah. Paling kuat lah Tabari ni. Soalnya apa yang mereka kemukakan itu berpunca daripada Tabari juga lah. Seolah-olah ini kutip Tabari, tak sebut je lah. Menurut Asyuti, riwayat Ibn Munzir dan Ibn Abi Hatim juga bertemu dengan riwayat Ibn Jarir Tabari tersebut juga dah. Di atas pada Muhammad bin Suqah. Dialah orang yang menyebut pendapat Ikrimah dalam masalah ini. Jadi ia mada juga pada Muhammad bin Suqah.
Poin kelima, kalau diambil kira riwayat disebut dikemukakan dalam contoh di atas semata-mata, maka masih belum jelas. Ia menunjukkan tafsir itu berpunca daripada Ibn Abbas. Pada tinggi pun ia menunjukkan Ikrimah sendiri berpendapat dan menafsirkan ayat berkenaan begitu. Kalau kita nak kata betul lah riwayat tersebut. Jadi hak betulnya itu pendapat Ikrimah, bukan pendapat Ibn Abbas. Nah, bukan Ibn Abbas tapi Ikrimah sahaja. Tapi kalau lihat pula kepada riwayat yang sama yang dikemukakan oleh Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Nah, ni cerita pasal ada dhaif ni. Maka ia jelas menunjukkan Ikrimah memang menerima tafsir itu daripada Ibn Abbas. Perlu dah. Az-Zahabi kata betul dah. Ikrimah terima dari Ibn Abbas bukan pendapat dia. Di bawah biografi An-Nadhr bin Ismail Abul Mughirah Al-Bajali Al-Kufi Al-Qas. Tu kan cerita dia. Qasas dia, Qas dia. Az-Zahabi mengumpulkan satu riwayatnya begini. Haddatsna anhu Ahmad wa Ibn Urfah wa Ahmad ibn Mani' faruwiya an Ibn Suqah an Ikrimah an Ibn Abbas fiha yufraqu kullu amrin hakim qala la tunisfi min Sya'ban yubayyinu fiha asma'ul mauta wa yunsakhu fiha al-ahaj fala yuzadu fihim wa la yunqas. Diriwayat bermaksud Ahmad Ibn Arafah dan Ibn Mani' adalah antara orang yang meriwayatkan hadis asal daripadanya. Dia telah meriwayatkan asal daripada Ibn Suqah, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, berhubung dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Dukhan ayat keempat yang bermaksud. Pada malam diberkati itu jelaskan pada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah dan tidak bertukar lah. Takdir lah pada penetapan takdir. Malam diberkati itu penetapan takdir lah. Kata beliau Ibn Abbas malam nisfu Sya'ban. Dinyatakan padanya nama-nama orang-orang yang akan mati dan dimasukkan padanya orang haji yang tidak ditakdir akan mengerjakan haji lah. Sehingga tidak lagi mereka ditambah dan dikurangi. Jadi ada dah, tetap dah orang boleh pergi haji siapa dia, atau lagi haji siapa dia dah. Walaupun riwayat dikemukakan oleh Zahabi ini berbeza sedikit lafaznya daripada dikemukakan oleh Tabari sebelum ini, namun secara keseluruhannya ia masih boleh dianggap mengandungi cerita yang sama dah. Okey, poin ke-6 ya. Menurut Az-Zahabi dalam kitab yang sama, An-Nadhr bin Ismail menerima riwayat itu daripada Muhammad bin Suqah, Abi Hamzah At-Tsumali dan Al-Amash. Setelah itu Az-Zahabi mengemukakan pula pandangan beberapa orang ulama rijal tentang Nadhr bin Ismail. An-Nadhr bin Ismail kata beliau, Yahya bin Ma'in berkata tidak boleh dipakai hadisnya laisa bisyai'. Ada kritikan terhadap perawi itulah. Jadi ada perawi itu nama Nadhr bin Ismail, kata beliau Yahya bin Ma'in. Jadi Az-Zahabi dia kata Nadhr bin Ismail. Yahya bin Ma'in kata tidak boleh dipakai hadisnya laisa bisyai'. Nasa'i dan Abu Zur'ah berkata dia tidak kuat, dhaif. Kata Ibn Hibban kesilapannya dalam riwayat teruk sehingga patut tinggalkan. Ada perawi dhaif pula dalam riwayatnya. Ibn Adi berkata aku berharap dia tidak mengapa, dan Ajli belum berkata siqah. Ada kata siqah Ijli ni. An-Nadhr bin Ismail meninggal dunia pada tahun 182 Hijrah. Poin ketujuh dah, ada perawi je seorang itu diperbahaskan lah, ramai kritik Nadhr bin Ismail. Selain orang yang tersebut oleh Az-Zahabi dan Mizan tidak tadi, ramai lagi ulama-ulama rijal yang menganggap An-Nadhr bin Ismail seorang perawi dhaif. Ramai lagi dah. Itu hak Az-Zahabi sebut, ramai lagi dah. Antara mereka ialah Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, Ibn Jauzi, Ibn Shahin dan lain-lain. Jadi ramai lagi. Alhamdulillah. Ramai lagi yang kritik Nadhr bin Ismail ni. Bukan calon-calon tokoh lah. Ahmad bin Ismail Hanbal, Al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, Ibn Jauzi, Ibn Shahin dan lain kata dhaif. Kalau Al-Bukhari kata dhaif ni berat lah. Az-Zahabi Az-Zahabi sendiri dalam kasyifnya memutuskan An-Nadhr bin Ismail sebagai seorang dhaif. Poin ke-8, asar di atas bercanggah dengan asar daripada Ibn Abbas dengan sanadnya yang sahih. Bahawa Lailatun Barakatun ni malam yang diberkati yang disebutkan dalam ayat yang 3. Ada asalnya sahih. Ibn Abbas dah.
Bahawa Lailatul Barakatun yang diberkati dan disebut dalam ayat ketiga tu, surah Ad-Dukhan itu ialah malam qada. Dan sedia dimaklumi ia berada dalam bulan Ramadan, bukan dalam bulan Sya'ban. Itu pendapat sebenarnya Ibn Abbas. Tidaklah sibuk di Sya'ban, tapi ia pergi pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Di bawah ini dikemukakan riwayat sahih daripada beliau, daripada Ibn Abbas, yang dinukilkan oleh Suyuti dalam Durrul Mansur. Jilid ke-7 muka surat 400. As-Suyuti menulis, Abdun bin Humaid, Ibn Jarir, Ibn al-Muzir, Ibn Abi Hatim, Al-Hakim, beliau mensahihkannya dah. Al-Hakim pun mensahihkannya. Dan Al-Baqi dalam Syu'abil Iman yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas, kata beliau, sungguhnya engkau melihat orang berjalan di pasar masa, padahal namanya sudah tercatat dalam senarai orang-orang yang akan mati. Kemudian beliau Ibn Abbas membaca, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bermaksud sungguhnya kami telah menurunkannya, Quran lah, pada satu malam yang diberkati. Kerana sungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran agar hamba-hamba kami tidak ditimpa azab. Pada malam yang diberkati itu, fiha tu nak, dijelaskan pada malaikat segala perkara yang mengandungi hikmah, serta tetap berlaku, tidak berubah dan bertukar lah. Takdir lah. Surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 4. Maksudnya lah pada malam qada. Kata Ibn Abbas, pada malam berkati itu jelaskan pada malaikat segala urusan dunia hingga ke malam yang sama tahun berikutnya. Qada, penetapan qada, sama ada berkaitan dengan kematian, kehidupan atau rezeki. Semua tetap berlaku dia, mati, hidup, rezeki dia. Segala urusan dunia jelaskan pada malam itu hingga ke malam yang sama tahun berikutnya dah. Setelah membuka ke asal ini, Al-Hakim menghukumkan sahih sanadnya. Hadis ni sahih kuat dah. Meskipun Bukhari dan Muslim tidak mengemukakannya dalam kitab mereka, walaupun tak sebut dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, tapi sanad tu kuat. Imam Zahabi juga mengatakan ia sahih. Imam Zahabi kata sahih. Dia Al-Hakim Mustadrak ada Sahihan jilid 2 muka surat 448 hingga 449. Pelan kita. Saya rasa sekarang ni perbincangan kita ya, ada banyak lagi berpendapat lagi tentang berbahasa contoh pertama lagi. Kita tengah bincang contoh pertama, iaitu malam Lailatul Qadar ditafsirkan, ditahrifkan maknanya kepada malam nisfu Sya'ban. Jadi riwayat tersebut kita nak bincang usul dirayah ni, usul isi kandungnya yang menunjukkan kelemahan tersebut. Dan hadisnya bertentangan dengan ayat Quran yang lain. Jadi takrif Lailatul Mubarakah dengan malam nisfu Sya'ban itu tahrif Quran. Jadi riwayat tersebut yang mentahrif, menselewengkan makna kepada malam nisfu Sya'ban itu kita tolak segitu. Tapi bila-bila gitu kita bicara ada perawi-perawi itu yang dikatakan dhaif, yang pelik, lemah dan bertentangan hadis sahih yang lain. Setakat tu dulu, wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanaka wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.